teknik ni. Saya tak cerita entry lagi Sifas, jadi saya nak cerita dulu. Oh, RSI okey. ni. Okey, sila. So RSI ni kita review recap balik lah sekejap je 5-10 minit. Jadi untuk Oh, RSI yang itu punya ni, slide kan? Itu punya slide. Okay, alright. itu punya slide. Jadi Bukan apa Sifai, tak nampak nak cerita dekat trader kita Sifai. Boleh guna benda ni pun boleh dapat profit Sifai no? betul. InsyaAllah. Okey Sifai, silakan. Betul. RSI ni nak menentukan overbought dengan oversold channel. Jadi kalau price sampai overbought, kita tak digalakkan beli, dan sekiranya price turun di bawah oversold ni, kita tak digalakkan menjual. Kita akan standby untuk buy sampai price masuk ke dalam overbought area. Inilah guna RSI indicator. Jadi kita boleh tahu trend ya. Apabila bullish, biasanya dia akan trade price tu akan RSI value akan tunjuk price-nya akan lebih daripada 60. Dan kalau price itu sideways, maksudnya market tentu gimana, dia akan bermain di dalam 40 ke 60. Kemudian dia apabila dia nak start turun tu, dia mula kurang daripada 40. Okey, apabila price dah bergerak dari bawah ke atas ke sini, dia akan jadi, maksudnya kita nak tengok, kita akan faham yang akan berlaku satu trend reversal. Jadi trend reversal adalah peluang untuk kita curi peluang buy. Kita boleh menggunakan teknik stokastik untuk lebih kepahaman, lebih kepastian. Kita boleh combine lah. Apabila dua-dua teknik ni bertemu, baru kita boleh entry dengan lebih yakin. So ini kita punya trading setup. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok dengan lebih lanjut, boleh tengok di YouTube dan Facebook page kita. Kita kata cerita lagi lah yang lebih detail. Kita nak review saja. Review hari ni kita nak fokus pada topik baru. Jadi minggu lepas juga CFF ada cerita pasal stokastik ni CFF. Betul Sifai, betul. Kenapa muka dia CFF ni? Kemut apa tu? Dia nak mengecut, consolidate, mengecut Sifai. Tahi berak apa? Ingat tahi berak? CFF? Bukan tahi berak lah. Okey, apa seterusnya, daripada stokastik ni ada juga setup buy dan juga setup sell. Jadi tuan-tuan kena fokus untuk buy atau sell sekiranya harga stokastik dah sampai certain area. Okey. Ini syarat stokastik ni kita kena, yang ni kita akan cerita dalam advance lah, sebab biasanya dalam basic dia tidak menunjukkan price action macam ni. Basic kita lebih macam price lebih dari 80 kita akan sell. Price dia nak bergerak ke atas dari 20 dia akan jadi buy. Itu syarat di stokastik, dan ini adalah advance punya pemahaman lah. Okey. Dan ini gabungan kedua-dua indikator kita. Kita gabungan menggunakan teknik RSI dan juga stokastik. So kat sini kita boleh dapatkan buy setup menggunakan kedua-dua ni dengan setting yang kita pakai. Dan seterusnya kita ada juga setup sell RSI dan stokastik, yang mana sekiranya terjadi kita boleh filter out trade-trade yang lambat ataupun trade-trade yang yang kita terlepas entry sebelum ni. Kita boleh buat position untuk re-entry menggunakan pemahaman kita RSI dan stokastik. So ini contoh kita lah. Contoh kita boleh hold lama menggunakan teknik ni. Jadi untuk detail lebih lanjut, tuan-tuan boleh tengok di YouTube kami lah. Okey, baik. C4F, mari kita mulakan F. Boleh? Boleh. Jadi untuk minggu ni C4F boleh cerita sikit macam mana divergent ni. Apa itu divergent ni? Okey. So kita tengok slide tuan-tuan RSI reversal divergent. Okey, di mana dia menunjukkan trend harga yang bertentangan dengan nilai RSI. Macam mana tu bertentangan dengan RSI? So, dia ada dua lah ni yang selalu kita pernah recap benda ni kot. Okey, itu merupakan petanda awal yang harga bakal melakukan perubahan trend. Okey, gabungan dengan teknik trend line SNR untuk kepastian, mana dia kena combine banyak lah, baru tuan-tuan akan dapat result baik sebenarnya. Okey, so untuk reversal dia ada dua. Kita ada bullish divergent dengan bearish divergent. Okey, macam mana divergent yang menunjukkan trend harga lah, di mana dia akan petanda awal untuk melakukan perubahan trend. Okey, so tuan-tuan faham kat situ kan? Okey, so strong dia macam mana tuan-tuan? Strong dia bila kata kita nak tengok bullish divergent. Okey, price dia tengah turun sekarang, trend menurun, tetapi oscillator dia tu tengah naik. Tu nampak menunjukkan kekuatan dia untuk berubah ke atas sangat-sangat kuat.
Okey, sangat-sangat kuat. Bearish divergence pun terbaliknya ini adalah strong indicator lah, strong petunjuk So bearish divergence di mana price akan naik ke atas dan oscillator tu dia bergerak ke bawah, itu sangat punya. Orang kata kalau ada kelas tu kelas A tu yang kita Okey. dia kata kelas A lah. Okey. Okey. So nombor 2 medium. Okey, price medium ni maknanya kita tengok harga tu dia mendatar saja. Tetapi oscillator tu tetap ada arah naik tadi kan, arah naik. Tu maknanya sederhana kekuatan dia untuk naik tu tengah-tengah, sama ada dia nak naik tak naik tu sama banyak. Okey, tapi kuat menandakan dia akan naik. Okey, faham tak? Kuat mengatakan dia akan naik. Tetapi dia medium lah, tak terlampau kuat kan. Macam tadi kita boleh bagi 90% kekuatan dia. Ini boleh bagi 60% untuk naik lah. Untuk bearish pun sama, atas tu sama. Lepas tu, tuan-tuan tengok bawah tu dia punya oscillator dia arah menurun. Jadi dia punya kekuatan nak turun tu kuat lebih kurang 60-40 lah, macam tu lah. Okey, untuk week ni dua-dua sama. Okey, price tu turun, oscillator dia tak ada perubahan, sama mendatar dia. Sama juga untuk bearish. Price dia naik, oscillator dia mendatar saja. Macam itulah tipu Power CFF. Jadi kita bahagikan divergence kita ni dengan 3 bahagian, iaitu kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A ni macam Mercedes kelas A lah, laju. Betul CFF? Betul? Jadi apabila strong ni kelas A ni dia kita boleh katakan price tu strong nak patah balik. Okey, baik, cantik. Jadi seterusnya ini contohlah gambar, contoh setup yang kita jumpa. Kita akan besarkan set ni. Slide ni. Okey, letak balik. Kita tarik ke sebelah. So kat sini tuan-tuan boleh nampak lah kita punya apabila price dia turun dan dia buat divergence maksudnya RSI ni dia start menaik daripada dia masuk oversold area. Jadi oversold area dia price membuat lower low, manakala RSI dia membuat higher low. Jadi ini menunjukkan perbezaan ataupun divergence dengan apa yang signal yang kita dapat daripada carta. Jadi apabila sampai ke area macam ni, biasanya kita akan standby buy. Jadi macam biasa kita tunggu trendline patah. Ini kita kena combine dengan teknik trendline dan price membuat double bottom. Jadi confirm dia nak naik, tapi price ni kena retrace dulu, maybe dalam 100% dekat Fibo kan. Kita tarik Fibo ni kat sini 100% dia akan retrace, barulah price boleh naik. Jadi kita boleh hold selagi price di RSI ni dia masih belum sampai ke dalam area overbought area, iaitu di atas 70. Jadi sekiranya harga dia makin dia buat double top macam ni, tuan-tuan boleh cut loss saja. Bukan cut loss, take profit. Okey, biasanya price dia akan buat double top ataupun double bot triple ni head and shoulder dia action dia untuk buat baru dia buat reversal. Ni seterusnya divergence sekiranya price itu dia nak turun. Jadi apa yang kita dapat kat sini, di price di dalam overbought area, dan kita dapat lihat price dia buat divergence lah, yang mana harga naik atas, harga membuat higher high ataupun higher low, tapi di RSI dia membuat lower high. So ini bertanda apabila price dia naik balik dan kita dapat lihat kita tarik trendline patah, biasanya kat situ kan dia akan turun. Jadi bila kita entry tu kita boleh hold lama. Stop loss kita hanya di atas yang terdekat ni, di atas resistance terdekat, dan kita boleh maximize kita punya keuntungan lah dengan kita ambil area short zone macam di area sini. Area sini TP dah kena dah, insyaAllah. Itu cara trading menggunakan RSI divergence. Jadi insyaAllah kita akan share setup kita dengan lebih menarik dan secara real, secara live. Kalau kita jumpa, kita boleh join kita punya group channel dengan mesej nombor yang ada di ruangan komen. Okey, seterusnya kita ada price stokastik. Ini supaya ada explain minggu lepas kan. Betul. Jadi supaya boleh tunjuk sikit tak apa itu corporation ni, macam mana nak enter trade ni. Okey, terima kasih Simple S, terima kasih. Alright. So tuan-tuan kita stokastik kita ada level overbought. Overbought ni bermaksud
oversell. Batas ni overbought. Overbought, sorry. Oversell. Overbought dia lebih daripada 80%. So bila dia sampai 80%, tuan-tuan lihat persen. Maka dengan itu tuan-tuan kena standby dah untuk dia turun. Okey, untuk dia turun di mana tuan-tuan perlu hanya perlu cari orang kata apa, rejection candle macam atas tu. Bila nampak keadaan dia turun macam tu, tuan-tuan, yang itu pun trend turun, maknanya dekat mana okey, kita tengok yang inilah 80, maknanya dia overbought. Okey, maknanya dia dah overbought, maknanya dia nak turun, betul tak? Tu tuan-tuan nampak bahagian rejection, tuan-tuan tengok rejection kat atas tu ada, maka dia turun bawah 80 tu, tuan-tuan dah boleh start sell lah. Start sell. Okey, apabila mana dia akan berubah jadi naik atas balik? Okey. Okey, apabila mana tuan-tuan nak cari macam mana dia nak set up naik, bilanya dia nak turun bawah, bila dia turun tuan nampak tak? First graph yang pertama tu dia sudah touch melebihi 20% bawah tu. Okey, maknanya jadi oversell. Dia dah masuk area oversell. Tetapi terus dia twist naik atas balik. Nampak? Bila dia naik atas balik, tuan-tuan dah kena start standby dah. Start standby untuk buy. Okey, untuk buy. Cara dia simple. Tuan-tuan kalau ada boleh combine jugalah, kalau nak combine dengan Fibo pun boleh tarik Fibo. Dia akan patah balik, naik sekejap, patah balik ke area yang tu dan dia akan melantun lah. Itu area tuan-tuan kena standby untuk buy lah. Maknanya dia dah masuk area oversold. So tuan-tuan standby untuk buy, insya-Allah dia akan naik sampai ke tuan-tuan boleh tahan sampai dia touch 80 tu, kira tuan-tuan dah kena stop lah. Kena stop Kena take profit lah kat situ. Okey, sebab apa? Area atas tu menunjukkan yang dia akan berpatah balik semula. Macam itulah lebih kurang. Betul je, Jadi ini adalah stokastik. Draw kata betul. Di mana stokastik apabila dia buat dia compress lah ni, maksudnya compress dia makin pergerakan dia makin lemah, tapi sekali dia berlaku breakout, kita akan dapat lihatlah price untuk membuat higher high, yang mana kita lihat sebelum ni adalah bullish price dia buat bullish, maksudnya price dia naik atas, dan kat sini kita tengok stokastik dia makin menurun, tapi price dia tak turun dengan dahsyat. Jadi apabila dia turun dan sekali dia breakout, price terus naik dengan begitu dahsyat sekali lah. Ini adalah bullish continuation signal untuk stokastik. Dan yang seterusnya kita ada bearish continuation juga. So bearish continuation ni biasanya kita tanda support macam trend line, sama juga teknik trend line. So trend line kita tanda dari bawah ke atas. Kita dapat jadi apabila once dia patah, tuan-tuan tengok dia patah balik sampai masuk ke oversold area. Dia akan turun, dia akan maintain walaupun dia naik kejap, tapi dia turun lagi. Ini adalah menunjukkan strong bearish continuation. Kalau tuan tengok sebelum ni dia price membuat high yellow, maksudnya tengah downtrend, dan dia buat kenaikan kejap, dia retrace balik short zone area kat sini, dan price terus turun. Jauh dia turun sampai Jadi kalau nak tahu dia turun sampai mana, kita boleh gunakan RSI. Stokastik ni kita lebih guna untuk entry, macam kita share setup kita pada minggu lepas. Baik. Dan selain itu kita nak juga share satu indikator yang menarik di TradingView. Indikator yang biasanya orang kata macam gabungan daripada kedua-dua indikator yang kita belajar sebelum ni. Itu stock RSI. Jadi kalau tuan-tuan boleh pergi ke TradingView kosong, TradingView kosong, tuan-tuan boleh masukkan indikator, cari sahaja stokastik RSI. Stokastik ni seperti saja, tekan BA indicator iaitu stokastik RSI. Nampak ini dia dah masukkan calculation RSI dan juga stokastik. Jadi kalau ikutkan ini dia gunakan stokastik 331 kot. Jadi kita kena ubah lah. K ni kita kena jadikan 5 yang ikut apa yang kita set up sebelum ni. Jadi kita akan dapat lihat price dia lebih mantap, lebih smooth daripada yang 33 tu. Dia macam lebih banyak jagat-jagat . So untuk menggunakan stokastik RSI ni, kita hanya perlu tunggu bila price dia sampai ke oversold area. Dia cross balik ke bawah, kita boleh buy. Macam kat sini kita boleh buy kejap lah, dapat 20 pip jadilah. Sampai ke atas tu, dan bila patah balik kita close trade. Dan kat sini bila price masuk ke dalam area 80 daripada area atas ni kan ke 80, kita akan boleh sell. Jadi banyak kita dapat kat situ.
So ini adalah indikator menarik ya, gabungan antara stokastik RSI yang terdapat di TradingView. Jadi untuk price sekarang ni, kalau kita ni H4, kita tunggu price untuk sampai ke overbought area. Jadi sekiranya tuan-tuan buy di Euro USD dari bawah ni, boleh hold lagi sampai price dia masuk ke overbought area. Kalau rasa time tu dah kena cut short loss, baru kita cut. Sekarang ni kita hold dulu. Kita hold lagi. Baik. Ini kalau menggunakan stokastik RSI teknik yang orang kata lagi gabungan antara stokastik RSI. Boleh tak, sir? Saya malah ada boleh tak, sir? Okey. So stokastik RSI memang simple kan tuan-tuan. Dia masuk area dalam 80 bawah 20 ni, kita akan standby buy, tunggu dia patah balik. Dan apabila dia sampai ke kawasan atas ni, oversell, kita akan jual balik. Dua signal kita kat situ kita boleh pakai. Jadi C4F nak buat review sikit ke menggunakan stokastik RSI ni macam mana? Boleh jugalah. Boleh ya. Jadi C4F boleh buka di charta C4F tu, masukkan indikator. Okey. Terima kasih stokastik RSI stokastik RSI. Saya buka yang belum lagi buat lah. Mungkin ada setup kita boleh jumpa menggunakan stokastik RSI ni, kita boleh share. Okey, ni tuan lah. Oh. Okey tuan-tuan. So stokastik RSI tuan-tuan. So hari ni tajuk kita ini, so kita kena fokus yang inilah. Alright. So di explore tuan-tuan. Ni di mana-mana pun tuan-tuan boleh pakai. C4F tekan dulu button gear tu dekat stokastik RSI, ubah setting dia. Okey berapa? Okey, K dia bagi 5. Kita buat 5 lah. 5 di lah. Okey dah. Itu je kena ubah. Yang lain biar. itu saja. Ya. Okey, nampak lebih baik. Okey, masih C4F. Alright. So, tuan-tuan boleh lihat tuan-tuan, ini bawah ni stokastik RSI, mana gabungan stokastik dan RSI. Mana menunjukkan sangat-sangat baik benda ni. Kalau tuan-tuan tengok, kita boleh buat palang macam ni. Kita cari kawasan yang boleh kita gunakan sebagai petunjuk yang baik. Okey, petunjuk yang baik lah, maknanya perubahan trend. Okey. Di mana tuan-tuan kena lihat di mana keadaan dia, kita boleh nampak ni. Okey, dia main di sini. So di sini dia dah lebih kawasan overbought, dia turun, tetapi dia tidak lagi exit kawasan 20 ni, maknanya dia belum keluar kawasan oversell. So relax dulu tuan-tuan, relax dulu. Benda ni kena relax. Lepas tu dia naik lagi tuan-tuan, dia dah pergi kawasan overbought. Okey, tetapi trend ni tuan-tuan tengok trend dah mendata macam ni. Saya draw sikit. Okey tuan-tuan, trend yang dah jadi trend macam ni. So trend macam ni tuan-tuan kena standby saja untuk perubahan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok keadaan dia. Okey. So bila tuan-tuan tengok area overbought, mana keadaan dia tengah turun sekarang ni, maknanya dia berlawan lah. Kita kena cari lane kan. Kalau nak cari strong dia kena balik opposite, betul tak? So tuan-tuan lihat sendiri, dia lebih overbought, lepas tu dia turun dan dia pergi ke oversold. Okey, bawah 20. Bila oversold di sini tuan-tuan kena standby. Sebab ada satu rejection yang sangat kuat dekat situ. Kalau tuan-tuan tengok candle pun, kalau tuan-tuan tukar pun dekat line chart pun, tuan-tuan boleh lihat di sini adalah salah satu support sangat-sangat kuat. Okey, support dia memang kuat sini tuan-tuan. Support dia sangat kuat. So memang support ini support yang sangat-sangat yang dicari. So untuk part di mana untuk perubahan trend. Boleh combine juga lah tuan-tuan kita tapi kita fokus kepada ini just share saja. So kita tukar kepada candle balik. So tuan-tuan tengok ada rejection yang cantik. Ini pun so insyaAllah tuan-tuan, dalam keadaan ni dia akan cuba naik, dia akan main balik. Dia naik betul dia oversold, tuan-tuan relax dulu. Tak apa, relax dulu. Sebab apa? Sebab ni kita ada support yang kuat lah. Kalau ikut cara macam saya, sehari mana dia tak break support tu, dia memang akan naik lah. Okay, so dia naik oversold, relax dulu. Tuan-tuan, relax. Bila dia sampai ke atas ni tuan-tuan, okay, ni pun nampak macam apa, oversold betul tak tuan-tuan? Bila overbought. Bila overbought dah lebih sangat macam ni, lebih pada sebelum ni punya area. Kalau tuan-tuan lihat ni, lebih tuan-tuan bermaksud tuan-tuan dah cut lah sekarang ni, kena stop dulu. Okay, so tuan-tuan ambil TP tuan-tuan kat situ dulu, relax dulu, ambil TP dekat sini. So sini tuan-tuan ambil TP dulu. Lepas tu tunggu dia patah balik dulu. Dia patah balik, dia masuk area oversold.
So dia masuk lagi sekali sebab ni trend tengah berubah ni tuan-tuan sebab ni support lagi mana dia tak boleh break support dia akan naik kan. Kita faham kat situ kan. So dia masuk area oversold, tuan-tuan standby masuk sini tuan-tuan terus buy balik. Buat saya tanda lagi sekali. Tuan-tuan buy balik. Tuan-tuan buy balik kat situ lah. Tanpa dikombinekan lagi dengan candle rapid ni maka tuan-tuan boleh lagi. Lagi hold. Sampai dia masuk balik lagi sekali tetapi dia masuk macam mana pun dia masih belum break lagi support. Tuan-tuan tak ada masalah standby lagi bila dekat sini dia main kat sini tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh mana dia dah naik kat sini tuan-tuan kan dia dah jadi overbought. Tuan-tuan nak take profit pun boleh tapi tak banyak lah. Tak banyak tuan-tuan tapi tuan-tuan boleh relax dia boleh steady dulu, steady tunggu. Hari ni pun tak ada masalah tuan-tuan dia akan turun sekejap, dia akan turun lah. Sebab saya kurang tuan-tuan pakai indikator ni tuan-tuan tapi boleh lah juga nak cerita. Sekejap tuan-tuan saya bagi yang ni. Keadaan dia akan turun. Benda ni dia akan turun lagi sekali menjadi overbought. Oversold. Okay, sorry, oversold. Dia akan turun lagi sekali oversold dan insya-Allah tuan dia akan terus naik. Tuan-tuan tengok dekat bawah ni pun keadaan dia akan jadi gitu. Dia akan turun lagi sekali itu dan insya-Allah dia akan terus naik tuan-tuan ke kawasan ni balik. Insya-Allah. Keadaan dia setup sekarang ni tuan-tuan tuan-tuan tandakan dengan combine dengan support yang hampir pada sebelum ni. Kita tukar balik kepada line chart. So support di sini. Okay, ni ada satu support ni pun support dia dah cantik. Kita tunggu area sini. InsyaAllah area sini tuan-tuan. Bila ini berada di bawah ini, bawah 20, dia touch area sini, dia buat satu rejection, candle rejection. Maka tuan-tuan boleh buy semula. Ini area tuan-tuan boleh buy balik lah. Okay, ini area insyaAllah tuan-tuan boleh buy balik. Itu sajalah kot. Macam tu. Mantap Okay, so, perkongsian. Ini pun boleh buy juga kan. Hilang kita pasal sini saja lah. Boleh dibuy nak tokak tu? Boleh. Uh, Mantap CPF. Tengok Terima RSI. kasih Zubair. Cara trading menggunakan stokastik dan RSI yang begitu simple dan mantap lah insyaAllah. Jadi untuk pair-pair lain pun bukan pair major pair pun saja, di pair gold pun kita boleh pakai, minyak pun boleh pakai. Jadi di gold sekarang ni price, kalau kita tengok di H4 lah, tengok price, tuan-tuan boleh tengok price action yang terdekat iaitu dia sudah patah trend line. Okey, apabila sudah patah trend line, kita faham yang price sudah ready nak turun. Jadi apabila di H4 ni kita standby saja kita punya stokastik RSI ni, tunggu saja price dia patah balik. Macam mana patah balik? Maksudnya daripada area overbought area ni dia akan turun ke bawah. Standby kat situ apabila nampak satu dia cross di bawah 80 ni dan candle bearish kita boleh sell. Alhamdulillah. Jadi seterusnya apabila dia sell kita boleh hold sampai price masuk balik ke dalam oversold area. InsyaAllah dia akan turun dengan lebih jauh lagi. Sebabkan oleh satu pembentukan yang ni lah. Price action sudah patah. Kita faham trend line patah. SOP trend line adalah sekiranya dia patah, kita boleh standby untuk cari setup sell. Dan untuk confirmation tu kita boleh menggunakan stokastik RSI. Jadi tunggu saja dia retrace balik daripada dia buat rejection semula daripada area overbought area ni ke bawah. Bila cross 80 ke bawah, kat situ kita akan cuba hold sampai ke RSI ni dia touch balik ataupun dia patah balik daripada area 20. Maksudnya dia daripada 20 ke bawah, nanti dia akan buat pergerakan macam ni. Dia akan naik semula, kat situ baru kita boleh hold stop. Hold kita punya position sell lah. Jadi kat sini contohnya kalau kita pakai path, dia akan price akan turun macam tu. Mungkin dia akan turun sampai kat situ, kemudian dia patah balik kat situ, baru kita akan cut kita punya bukan cut loss kita akan exit trade. Jadi cara kita nak pakai stokastik RSI dan juga trend line. So tunggu sekarang ni tak elok lagi, saya tak recommend lagi untuk kita sell sebab price masih satu dia masih belum close. Yang kedua, tidak berlaku lagi sebarang rejection. Jadi apabila tak berlaku sebarang rejection, kita tunggu stokastik RSI bagi signal yang kita boleh sell. Jadi tunggu saja dia buat engulfing di area sini dan kita boleh hold sell sampai ke area ataupun sampai ke price yang stokastik RSI punya bacaan daripada kosong ataupun daripada bawah ni
dia cross 20. Jadi kat situ baru kita akan close trade kita untuk buy. Boleh CFF. Jadi kat sini kita nampak jugalah setup untuk yang cantik untuk kita sell di gold CFF. Okay, sebab gold pun boleh pakai sebab Gold pun boleh pakai. memang baik. Ya, jadi tuan-tuan, sekiranya ada sebarang soalan boleh tinggalkan di dalam komen. InsyaAllah kita boleh jawab. Mungkin nak tahu lebih lanjut ke, boleh pakai kat pair mana ke, macam mana keadaan dekat pair sekian-sekian, menggunakan pair stokastik RSI ke, kita boleh kongsi dalam window ni lah, live kita kali ni. Jadi supaya sementara pendengar kita nak tanyakan soalan ni, supaya boleh usah lagi satu ni. Satu pair Boleh ni. sebab tak ada masalah. Terima kasih sebab. Alright, so kita akan tengok pair AUD NZD. Okay, AUD NZD. Okay, pair AUD NZD ni tak kisahlah stokastik ni tuan-tuan boleh guna di mana-mana pair tuan-tuan suka. Tak kisah di mana-mana pair tuan-tuan suka. Okay, so AUD NZD ya tuan-tuan. AUD NZD bila tuan-tuan nampak macam ni, sebelum kita nak combine apa semua, tuan-tuan tarik dulu lah. Pasal support yang sebelum ni support yang sangat-sangat. Alright, support yang sangat-sangat kuat. Ini bagus stokastik RSI ni dia bukan sama ada. Area ni dia akan pecahkan area support yang sebelum ni ataupun tak. Okay, bagus tuan-tuan sebenarnya. Dia ada kegunaan dia kalau tuan-tuan. Alright, so di sini macam mana keadaan dia tuan-tuan? Adakah dia akan turun? Adakah dia akan okay, keadaan dia simple. Bila tuan-tuan lihat, kita buat satu sekejap tuan-tuan saya tunjuk. Tuan-tuan boleh combine macam ni. Satu. Okey. Ini menunjukkan keadaan yang sangat-sangat kuat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak apa faham, boleh tengok sebelum ni yang kita tengok dekat first slide tu. Ini adalah strong lah. Perubahan strong untuk membuat perubahan. Okey, perubahan yang macam mana? Divergent. Perubahan yang macam mana? Perubahan yang nak turun bawah. Okey tuan-tuan. Okey. So, bila keadaan macam ni tuan-tuan boleh lihat. Ini dia dah berada di kawasan oversold. Kita berkata oversold lah. Bila kawasan oversold bermaksud dia akan jalan untuk naik. Tetapi dengan keadaan kembang, supaya boleh buka balik tak? Jadi, boleh buka balik slide yang first tadi. Yang first tadi. Saya buka. Okey. Okey, terima kasih Sipah. Alright, so tuan-tuan boleh lihat atas naik, bawah turun macam tu. Okey, bila jadi keadaan macam tu, atas naik, mana dia? Okey, atas naik, bawah turun. Bermaksud apa tuan-tuan? Dia kuat apa tuan-tuan? Dia nak buat bearish. Dia nak jadi bearish. Bermaksud kekuatan dia dekat sini. Okey, terima kasih Sipah. Kita buka slide kita baliklah. Slide saya balik. Okey, bermaksud kekuatan dia di sini adalah dia akan break kawasan support. InsyaAllah. Lagipun kita nampak ini adalah pembentukan head and shoulder lah. Kalau tuan-tuan perasan. Okey, ini adalah shoulder, left, shoulder right lah. Dan 2 kali dia dah test. Okay, InsyaAllah. So tuan-tuan, di sini tuan-tuan apa yang kita boleh katakan adalah InsyaAllah dia akan cuba bergerak. Okey, kalau ikut bacaan combination stock RSI dengan support resistance ni, okey, dia akan break kawasan ni InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Okey, perubahan trend dia kita nampak dah macam tu. Trend mengangkang macam tu. InsyaAllah tuan-tuan dia akan turun sampai sini tuan-tuan. Ini sangat elok lah. Tapi bila tuan-tuan nak perlu untuk sell? Apabila, ada syarat dia juga, jangan tulis sell. Apabila price ni pergi ke kawasan sini, overbought. InsyaAllah tuan-tuan dia akan terjun. Itu dia keadaan dia. Dia akan pergi. Yang penting tunggu dia naik dia sampai atas ni tuan-tuan, InsyaAllah dia akan terjun. Kalau dia pergi overbought, tuan-tuan tunggu dia turun bawah 80 ni, tuan-tuan boleh sell dah. Boleh sell dah. Okay, dengan syarat lagi satu, dia break kawasan yang kuat ni. InsyaAllah. Ya, Sipah. Terima kasih Sipah atas perkongsian. Jadi kita dapat lihat price yang jadi AUD yang jadi ni dia nak start turun ya. Dan lagi cantik kalau dia patah bentuk head and shoulder tu, price action kan. Kalau tuan lupa price head and shoulder ni, boleh tengok kita punya video-video yang sebelum ni lah, antara yang awal tu. Kita ada menceritakan tentang head and shoulder. Jadi ini confirmation lah sekiranya anda buat sell. Mantap question CFF. Jadi kita tengok orang komen kalau ada sebarang request. Tak ada CFF, tak ada. Tak ada lagi. Jadi kita menangkan hari ni hari apa kita kita punya material pun sampai setakat ni CFF dah.
Betul juga, betul. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita ni bermanfaat. Dia tak Bermanfaat. kisahlah matter of time with Bayan kan. Yang Ya. penting orang faham lah. Sebab Ya. kita dapat satu contoh yang agak baik juga. Ini pada membuktikan dan benar dengan slide yang kita tunjukkan tu. Hmm. Maka tuan-tuan boleh ambil peluang ni untuk insya-Allah dah harga tu akan terjun lah. Harga akan terjun insya-Allah. Insya-Allah. Kita InsyaAllah. kita berajak Allah yang menentukan tu supaya tu. Okay. Jadi Okey. kita sampai sini je Fan. Jadi jangan lupa button tekan like kita punya YouTube, TikTok